Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 6 ingin membentangkan tajuk kajian kami iaitu Sejarah BPR SPRM. Saya akan menerangkan tentang pengenalan berkenaan dengan rasuah. Kita tidak asing lagi dengan gejala rasuah yang semakin menular dan merebak di dalam negara kita, dan semakin hari semakin banyak isu dan kes rasuah yang berlaku di negara kita iaitu di Malaysia. Perkara ini tidak boleh didiamkan atau dipandang rendah kerana ia juga melibatkan integriti dan maruah individu. Oleh itu, SPRM iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ditubuhkan bagi membantu mengurangkan gejala rasuah di negara kita. Secara umumnya, rasuah ini adalah satu pemberian atau pengagihan sesuatu dalam bentuk wang, hadiah dan sesuatu yang bernilai dengan dikenakan syarat-syarat yang tertentu agar penerima dapat memenuhi hasrat si pemberi. Menurut SPRM sendiri, perkataan rasuah ini boleh ditakrifkan sebagai suatu pemberian ataupun suapan sebagai upah terhadap seseorang individu. Menurut perspektif Islam, rasuah boleh didefinisikan sebagai mengambil sesuatu dengan cara yang bukan hak atau salah di sisi Islam. Sekian sahaja daripada saya akan memberikan kepada rakan yang seterusnya bagi menyambung pembentangan kami. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah penubuhan Badan Pencegahan Rasuah. Badan Pencegahan Rasuah BPR bermula sebagai sebuah unit kecil di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM. Setelah Akta Biro Siasatan Negara 1973 diperkenan, berlaku pertukaran entiti BPR kepada Biro Siasatan Negara BSN yang bertujuan untuk menyiasat kes-kes berkaitan dengan kepentingan negara dan jenayah rasuah. Tetapi pada tahun 1982, kelulusan Akta Badan Pencegah Rasuah 1982 menjadikan BPR kembali sebagai Jabatan Pencegahan Rasuah yang berperan menjadi institusi khusus untuk membendung jenayah rasuah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pula kemudiannya diwujudkan pada tahun 2008 atas persetujuan Barisan Parlimen untuk menggantikan BPR. Pertukaran ini selari dengan kehendak masyarakat yang menginginkan entiti pencegah rasuah yang bebas, telus dan juga profesional. Dengan itu, SPRM dipantau oleh 5 panel bebas, antaranya Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR, Jawatan Kuasa Aduan JKA, Jawatan Kuasa Khas Mengenai Rasuah JKMR, Panel Penilaian Operasi PPO, Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah PPPR. Kesemua badan khas ini diwujudkan bagi memastikan ketulusan dalam pelaksanaan jabatan SPRM dan memenuhi harapan masyarakat terhadap kecekapan dan keberkesanan Suruhanjaya dalam melaksanakan kewajipan undang-undang yang telah ditetapkan oleh negara. Cara objektif bagi penubuhan SPRM ialah membanteras segala bentuk rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyelewengan secara berterusan. Visinya pula ialah untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang bebas daripada rasuah dan menjadikan SPRM agensi pencegahan rasuah bertaraf dunia. Misi pula menerajui usaha pencegahan rasuah di Malaysia dan menjadikan SPRM sebagai organisasi yang dinamik dan progresif melalui pembangunan kapasiti dan kapabiliti yang berterusan. Baiklah, saya Nur Samira Ramli akan meneruskan pembentangan dengan perbandingan keberkesanan fungsi BPR dan SPRM. Perubahan yang dibuat oleh kerajaan untuk menukar nama organisasi Badan Pencegah Rasuah kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia adalah untuk mengubah proses penyiasatan ke tahap yang lebih baik. Perubahan ini diterbitkan melalui wujudnya mekanisme semat dan imbang yang melibatkan 5 panel bebas. Mereka ini telah diberikan tugas-tugas khusus seperti yang tertulis di bawah. Kita beralih pula kepada prosedur SPRM yang pertama. Berdasarkan Seksyen 23/2 Akta Kuratus, kesemua aduan mestilah secara tertulis dan siapa yang ingin membuat aduan boleh membuat tulang borang secara dalam talian dan dihantar kepada pejabat SPRM sendiri atau melalui surat, dan juga boleh email kepada aduan@aic.gov.my. Yang kedua, pihak berkuasa akan melakukan siasatan awal supaya kesahihan aduan dapat disahkan. Yang ketiga, aduan akan dibentangkan untuk diperangkui oleh mesyuarat jawatan kuasa aduan.
Seterusnya, mesyuarat Suruhanjaya akan membuat pertimbangan sama ada aduan disiasat sepenuhnya atau dirujuk kepada pihak tertentu. Sekiranya diputuskan untuk menyiasat aduan sepenuhnya, maka Seksyen Siasatan akan membenarkan siasatan tersebut dan hasil akan dibentangkan semasa mesyuarat Suruhanjaya seterusnya untuk membuat keputusan. Kita teruskan pula dengan pencapaian SPRM. SPRM berjaya merekodkan pencapaian piagam pelanggan yang sangat cemerlang pada April 2022. SPRM sepatutnya berjaya memulakan siasatan dengan keadaan segera berdasarkan setiap aduan yang diterima oleh mereka dalam tempoh masa kurang daripada 24 jam. Pada tahun 2020, sejumlah 126 orang dari kalangan pegawai SPRM telah diberikan anugerah perkhidmatan cemerlang bagi tahun tersebut. Terdapat juga 2 penerima anugerah khas dan 50 orang penerima anugerah khas Ketua Pesuruhjaya LKPJ yang menerima penganugerahan pada majlis tersebut. SPRM juga berjaya menyelesaikan kes-kes yang berkaitan dengan individu yang berpangkat tinggi di dalam negara. Antaranya, SPRM berhasil membuktikan bahawa ahli Parlimen Kinabatangan iaitu Bung Mokhtar dan isterinya telah menerima suapan sebanyak RM2.8 juta. Hai, nama saya Ainul Rasha binti Muhammad Nazri dan saya akan membahaskan tentang struktur organisasi BPR dan SPRM. Dalam bahagian ini, kita akan sama-sama membandingkan struktur organisasi di antara dua agensi ini. Kita akan tengok perubahan BPR kepada SPRM sebelum ni turut merubah sistem organisasi mereka juga ataupun tidak. Kalau ianya berubah, organisasi tersebut menjadi semakin baik atau cekap atau sebaliknya. Okey, kita lihat dulu ketua pentadbir yang menguruskan kedua badan ini. Dulu ketika di BPR, jawatan ketua ini dipanggil sebagai ketua pengarah dan mempunyai 2 orang timbalan ketua pengarah. Timbalan Ketua Pengarah 1 dan Timbalan Ketua Pengarah 2 yang masing-masing memimpin beberapa bahagian unit. Tetapi apabila ianya berubah kepada SPRM, nama jawatan ini telah bertukar menjadi Ketua Pesuruhjaya dan mempunyai 3 orang timbalan Ketua Pesuruhjaya. Perubahan ini menjadikan sistem ini lebih cekap. Kerana apa? Kerana setiap unit bahagian yang dipimpin oleh Timbalan Ketua Pesuruhjaya adalah lebih spesifik dan tidak bercampur. Contohnya, Timbalan Ketua Pesuruhjaya 1 menguruskan bahagian operasi dan setiap unit di bawahnya berkaitan pengoperasian sahaja. Apa-apa yang berkaitan dengan operasi akan dirujuk kepada Timbalan Ketua yang ini. Sama juga seperti 2 Timbalan Ketua Pesuruhjaya yang lain. Seorang menguruskan bahagian pencegahan dan seorang lagi menguruskan bahagian pengurusan dan profesionalism. Dari sini kita boleh tahu yang pengurusan SPRM ini lebih mudah, cekap dan sistematik. Selain itu, unit-unit bahagian di bawah setiap bahagian ini juga telah dicambahkan ataupun dinaik tarafkan. Banyak unit bahagian yang baru wujud ketika di SPRM yang tiada ketika zaman BPR sebelum ini. BPR hanya mempunyai 10 unit bahagian, manakala SPRM mempunyai lebih dari 20 unit bahagian. Oleh itu, tidak hairanlah kita lihat sebelum ini banyak sangat pencapaian yang SPRM diperolehi sehingga dapat menyelesaikan satu kes dalam masa kurang dari 24 jam. Struktur organisasi yang baik dan sistematik melahirkan pasukan yang cemerlang dan berkredibiliti tinggi. Itulah perubahan terbesar SPRM yang tidak ada pada agensi BPR sebelum ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nurhayati Tizlah. Hari ini saya akan berkongsikan kepada anda semua mengenai akta yang pernah wujud di bawah BPR dan juga SPRM. Yang pertama merupakan Akta Badan Pencegah Rasuah 1982. Daripada nama saja kita sudah dapat juga kan yang ianya merupakan akta yang berada di bawah BPR ketika itu. Akta tersebut ditubuhkan ialah untuk meletakkan kembali tugas pencegahan rasuah kepada Badan Pencegah Rasuah atau nama pendek ialah BPR secara rasmi dan sekaligus menggantikan Biro Siasatan Negara. Kita sudah maklum bahawa BPR ditubuhkan pada 1 Oktober 1967, namun ia telah diambil alih oleh BSN pada 29 Ogos 1973. Dengan adanya akta ini, pada tahun 1982, BPR telah dimemartabatkan semula sebagai satu entiti tunggal yang dipertanggungjawabkan untuk membanteras rasuah di Malaysia. Seterusnya, kita pergi ke Akta Pencegahan Rasuah 1997 atau dikenali sebagai Akta 575. Perubahan akta ini adalah untuk memperkasakan lagi peranan Badan Pencegah Rasuah sebagai agensi penguatkuasaan pencegahan rasuah negara. Hukuman juga bagi kesalahan jenayah rasuah telah diubah di bawah akta ini seperti hukuman penjara minimum selama 14 hari dan maksimum tidak melebihi 20 tahun serta hukuman denda sebanyak RM10,000 atau 5 kali nilai suapan. Akta ketiga yang akan dibahaskan ialah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Akta ini telah diluluskan oleh Parlimen untuk menubuhkan satu pasukan baharu iaitu Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sekaligus menggantikan Badan Pencegah Rasuah BPR. Dalam masa yang sama, perubahan ini ialah untuk memenuhi hasrat masyarakat Malaysia yang menginginkan pasukan pencegahan rasuah yang lebih bebas, telus dan profesional. Akhir sekali ialah Akta SPRM Pindaan 2018. Akta ini turut dikenali sebagai Akta A1567. Terdapat pindaan yang berlaku kepada beberapa seksyen seperti pindaan Seksyen 3, Seksyen 17, Seksyen baharu 17A dan sebagainya. Contoh yang boleh saya berikan melalui akta ini ialah mengenai Seksyen 17A yang menerangkan tentang kesalahan oleh organisasi komersial melalui jalan rasuah dengan orang lain.
Kesalahan yang disabitkan di bawah seksyen ini ialah penjara tidak lebih 20 tahun atau denda tidak melebihi 10 kali ganda jumlah suapan atau kedua-duanya. Hai, saya Muhammad Syafiq bin Ahmad Soleh dan saya akan menyambung perbincangan kami dengan kesimpulan. Berdasarkan huraian berkaitan dengan sejarah Badan Pencegahan Rasuah BPR, ternyatalah bahawa BPR merupakan suatu badan organisasi yang banyak memberi manfaat dalam aspek undang-undang negara dalam membatasi nilai rasuah dalam negara kita iaitu Malaysia sejak dahulu lagi sehinggalah bertukar menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia iaitu SPRM. Seperti yang kita sedia maklum dan melalui penerangan ahli kumpulan kami, rasuah merupakan musuh negara dan perkara yang negatif yang harus setiap lapisan masyarakat elakkan daripada terjebak kerana akan mendorong dan membawa negara ke arah kemerosotan ekonomi. Justeru, tindakan yang dilakukan oleh mereka memang selayaknya mendapat pujian serta anugerah kerana telah menjalankan tugas dengan baik dalam membatasi jenayah dan usaha mereka memperbaiki sistem dan prosedur mereka dalam cara bekerja, penyiasatan dan penerimaan aduan dapat membantu lapisan masyarakat menyelesaikan kes-kes mereka yang terlibat dalam rasuah dengan cara yang berkesan. Meskipun terdapat banyak kes yang harus mereka selesaikan, kecekapan dan keadilan menjadi keutamaan mereka dalam menyelesaikan satu persatu dengan cermat. Hal ini menunjukkan bahawa mereka benar-benar menjalankan tugas mereka dengan tulus dan saksama yang sepatutnya serta lapisan masyarakat menjadikannya contoh dalam menjalani kehidupan seharian. Oleh itu, disarankan dan dinasihatkan untuk setiap lapisan masyarakat haruslah mengambil cakna dalam usaha dan saling bekerjasama dalam membantas jenayah sesama masyarakat supaya dapat membantu mengurangkan keadaan jenayah yang kian berlaku di negara kita setiap tahun. Meskipun taraf ekonomi negara kita semakin merudum, janganlah sesekali kita melibatkan diri dan terjerumus dengan jenayah rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang sedia ada demi kepentingan diri sendiri kerana kelak akan mengakibatkan diri sendiri. Bakal pepatah, sepandai-pandai tumpai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Justru itu, sebelum nasib menjadi bubur, janganlah kita hangat-hangat tahi ayam dalam menangani dan membantu pihak berkuasa dalam membatasi jenayah ini dalam negara kita. Tapi, genggam bara api biarlah sampai jadi arang agar keharmonian dan keamanan negara terjaga dan mampu melahirkan masyarakat negara yang patuh undang-undang.